Soalan tambahan, Datuk Somaniam. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya ialah, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan kemudahan untuk golongan OKU di semua apartmen program perumahan rakyat PPR yang sudah diada? Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana saya sebutkan tadi Yang Berhormat, peruntukan 2 garis panduan yang disediakan itu, ya, mewajibkan kepada pihak berkuasa tempatan, ya, untuk menentukan supaya pematuhan kepada syarat wajib menyediakan akses kepada OKU bagi kemudahan-kemudahan itu perlu dilaksanakan. Dan bagi mana-mana kawasan perumahan ataupun perumahan yang dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi yang tak tertakluk, mana yang telah dibina sebelum undang-undang kecil, ya, bangunan seragam 1984 ni diperuntukkan, pihak berkuasa negeri bersama-sama dengan pihak kerajaan tempatan boleh bersama-sama berunding dengan pihak pemaju atau tuan punya bangunan, ya, untuk kita peruntukkan kemudahan-kemudahan itu. Kerana seperti di kondo saya pun Yang Berhormat Datuk, tak ada akses itu. Saya terpaksa naik tangga menggunakan tongkat, dan bila saya perlu nak angkat kursi roda tu, angkat kursi roda itu bersama-sama dengan saya untuk naik ke bangunan. Dan akses kemudahan yang ada cuba disediakan di kapak tempat kita letak kereta. Jadi kalau saya nak naik kursi roda saya kena turun daripada bangunan saya, naik lift, turun sampai ke tingkat bawah, lalu ke kapak di blok yang lagi satu, barulah ada sedikit kemudahan yang disediakan untuk OKU sementara seperti saya. Dan Datuk Yang di-Pertua, sejak jadi OKU sementara ni, saya nampak memang amat penting keperluan akses kepada OKU itu disediakan. Jadi maka kerana itu, saya harap Yang Berhormat tak payah bimbang dengan peruntukan yang ada, terutama di peringkat kementerian. Kerana Akta OKU orang kurang upaya 2008 bukan saja melibatkan kepada peruntukan akta itu saja untuk OKU melalui klausa 16B dalam bab 1 di bawah tajuk keboleh aksesan. Dia ada keterlibatan hubung kaitnya dengan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, iaitu Akta 172, yang digunakan pakai dalam setiap perancangan pembangunan hartanah di setiap negeri melalui semua jawatan kuasa perancang negeri dan juga melalui semua pihak berkuasa tempatan. Pemantauan wajib melalui pelaksanaan. Dan yang kedua, Datuk Yang di-Pertua, juga melalui Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, iaitu Akta 133, yang merupakan salah satu daripada bahagian yang terdapat dalam akta ini yang memberikan kuasa kepada pihak berkuasa negeri untuk membuat undang-undang kecil dalam pelaksanaan pematuhan kepada akta ini. Dan yang ketiga, Yang Berhormat, untuk meyakinkan Yang Berhormat bahawa pelaksanaan ini akan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dengan adanya undang-undang kecil bangunan seragam 1984 yang saya nyatakan tadi, ya, iaitu mewajibkan supaya semua bangunan, ya, disediakan dengan segala kemudahan seperti yang saya jawab sebelum ini. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Menteri. Soalan tambahan Datuk Lim Nget Yun. Saya dapati di pejabat majlis daerah, ambillah contoh di daerah Rock, kawasan saya, yang pejabat itu, majlis itu memanglah bawah KPPD, kan? Jadi kalau di tempat majlis itu tak ada akses kemudahan untuk OKU, apalah kita nak berharap daripada yang bangunan-bangunan swasta dan lain-lain. Dan saya dapati di Korea, soalan ya, Mak? Soalan. Apakah tindakan, apakah langkah-langkah
boleh diambil oleh kementerian untuk memajukan, mendapatkan lebih fasiliti untuk OKU. Itu. Silakan Menteri. Terima kasih Muhammad. Saya dah jawab tadi Yang Muhammad. Saya harap Yang Muhammad dengar jawapan saya tadi. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, pihak kementerian KPKT telah mewujudkan jawatan kuasa audit akses OKU di semua pihak jawatan kuasa, di semua pihak berkuasa tempatan. Dan ini adalah satu jawatan kuasa audit akses OKU yang diletakkan di mana pemantauan ke atas semua projek-projek yang bawah peruntukan KPKT kepada PBT. Ya, kita letakkan jawatan kuasa ini supaya penambahbaikan dapat dilakukan. Dan saya setuju dengan kenyataan Yang Berhormat tadi. Kalau nak mulakan kepada yang lain, mulakanlah kepada diri kita sendiri. Maka kerana itu kita telah pun mengeluarkan arahan kepada semua pihak berkuasa tempatan. Sebelum kita mulakan pada bangunan-bangunan awam yang lain dan bangunan komersial yang lain, pastikan semua peruntukan untuk akses OKU itu disediakan di semua pejabat-pejabat, di semua mana-mana rangkaian yang ada yang melibatkan pihak berkuasa tempatan. Dan dari situ baru dikembang luaskan kepada yang lain-lain supaya kemudahan ini akan dapat dinikmati. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Mak.